ni doktor pun ada diberi kelapangan dan kita semua pun boleh bersama-sama lagi dalam program kita lah yang kita dah maklumlah anjuran bersama. So kita harap daripada MBPJ Zon 22 daripada Majlis Penduduk Zon 22 dan MBPJ Datin ada kot harap semua ada, dialu-alukan semuanya dan semoga kita dapat betulkan niat kita, ikhlaskan niat kita supaya kita berada dalam majlis ilmu yang akan membawa kita kepada inilah kan Allah yang kita selalu doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang semoga ilmu kita tu bertambah dan memberi manfaat kepada kita kan, dan kita berdoa supaya kita sentiasa dalam mencari ilmu dan menambah ilmu lah, macam yang doktor selalu cakap lah, macam-macam guru yang doktor ada kan, jadi kita pun harap sentiasa ada guru-guru yang bersama dengan kita dan istiqamah insya-Allah. Dan kita juga bersyukur sebab Ili masih lagi host kita untuk ni dapat Zoom dia, dan kita juga beruntung sebab menggunakan dia punya platform dia ada dia punya Telegram dia Tafakuh Fitin tu, dia ada YouTube. So lepas ni kita boleh ulang-ulang tengok macam hari tu Kak Anik pun sebab tak dapat tengok, so Kak Anik tengok YouTube lah kan. Jadi bila tengok YouTube tu kadang-kadang kita boleh sambung lagi, boleh ulang balik kan. Banyak sangat ilmu yang doktor bagi tu yang kadang-kadang kita kena ulang balik kan. Terlalu banyak ilmu tu dan terlalu kadang-kadang macam kita payah nak faham, so bila kita ulang tu kita lagi faham dan lagi jelas insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakanlah doktor sebab masa pun terhad. Doktor mesti stop pukul 10 kan sebab ada kelas ya. Jadi ahlan, persilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله وبعد. الحمد لله. Pada pagi Rabu 15 Jun kita masih lagi berpeluang untuk bersama-sama pada hari ini. Berbanyak kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelapangan masa dan kesihatan tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita. Masih lagi telinga boleh mendengar, masih lagi mata boleh melihat, akal masih lagi boleh digunakan dengan baik, tubuh badan kita masih lagi boleh digerakkan, mulut kita juga boleh lagi berkata-kata, hidung kita juga masih lagi boleh berbau. Jadi kalau kita nak sebut senarai nikmat Allah itu sudah pastilah tidak mampu untuk kita sebutkan satu persatu, tetapi Allah rangkumkan dalam satu ayat yang pendek, di mana siapa saja yang mendengar boleh menghafalnya, iaitu Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itulah kata-kata hikmah, kata-kata ajaib yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tuturkan, menggambarkan betapa kita sangat-sangat berkehendak kepada
Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap detik dan setiap ketika. Okey, alhamdulillah hari ini berdasarkan apa yang terpapar di skrin kita akan bertemu setiap bulan sekali dan hari ini alhamdulillah kita juga berada di tanggal 15 Zulqa'dah 1443 Hijrah dan kita pada hari ini adalah siri kedua lah kepada surah Al-Falaq iaitu surah yang mana diterjemahkan sebagai waktu subuh. Okey. Jadi sebagaimana biasa kemungkinan bila kita dah sebulan sekali berjumpa ni kadang-kadang apa yang Ustazah cakap pada perjumpaan lepas okey, mungkin kita boleh lihatlah dua perkara dalam masa lebih kurang 1 jam tak sampai berbaki ni. Kita nak tengok dua bahagian dua perkara. Pertama, sebahagian daripada hukum hakam bacaan Al-Quran yang berkaitan dengan surah Al-Falaq, kemudian aktiviti tadabbur ayat-ayat yang berjumlah sebanyak 5 ayat. Kita pun dah bermula pada perjumpaan lepas memberikan beberapa pendahuluan kepada surah Al-Falaq. Okay. Jadi inilah surah Al-Falaq yang terdiri pada 5 ayat. Jadi ada beberapa persoalan yang saya utarakan pada perjumpaan yang lepas dalam aktiviti tadabbur kita. Contohnya mungkin kita boleh tengok terus zoom kepada soalan-soalan tersebut. Contohnya apa tadi? Aktiviti tadabbur. Kita tengok. Ni. Okay. Pertama kita nak jawab soalan lah. Soalan pertama tu dah jawab tadi. Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Falaq? Itu 5 ayat. Satu sebelah tangan je. Sebanyak 5 jari kita. Okay, kemudian berapa huruf dan perkataan dalam perkataan Al-Falaq? Berapa huruf dah jawab belum Dah jawab ke belum 5 kan? Alif, 5. lam, fa, lam, qaf kan? 5 juga. 5 Ayat, juga. Maksudnya ayatnya 5. Perkataan Al-Falaq juga terdiri daripada 5 huruf. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah huruf dalam surah ni? Tak bilang lah pula kan? Ada yang dah bilang belum? Kalau bilang boleh share dengan kita, mungkin kita boleh tulislah kat sini. Itu semua adalah perkara-perkara yang kemungkinan dapat kita lakukan dalam waktu-waktu yang insya-Allah kalau rasa mengantuk tu nak bilang lah berapa huruf dalam surah ni kan. Kemudian bahagi-bahagikan berapa huruf alif, berapa huruf hamzah, berapa huruf qaf dan sebagainya supaya kita dapat memberikan sedikit sebanyak pengamatan kita kepada surah secara zahir. Belum lagi kita tengok kepada isi tu. Kan tengok kepada zahir je dulu. Misalnya kalau secara zahirnya orang kata Dr. Sofian tu macam mana kat ni? Hari ni dia pakai tudung purple kan. Kemudian spek mata. Kemudian tu zahir lah kan. Tapi dalaman dia belum lagi dilihat macam mana. Jadi itu di antara perkara-perkara yang secara sambil lalu kita nak tengok tapi yang memberi erti yang sungguh besar dalam kehidupan kita insya-Allah. Dengan niat kita dalam proses mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja di sudut makna tetapi melihat kepada fizikal ayat-ayat itu sendiri. Okey. Okey, kemudian berapa jumlah huruf qalqalah dalam surah Al-Falaq? Okey. Berapa jumlah huruf qalqalah dalam surah Al-Falaq? Sebab seolah-olah dalam surah Al-Falaq ni adalah satu training untuk kita menyebut salah satu daripada sifat huruf di dalam bahasa Arab yang dinamakan qalqalah. Dinamakan qalqalah. Jadi sebab itu kalau kita tengok kat sini berapa huruf qalqalah yang ada kat ujung-ujung ni lah kita tengok kan. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma kalau tengah-tengah ni kita berhenti, dia juga akan ada qalqalah ataupun sekiranya huruf-huruf ni qaf, ta, ba, jim, dal, dia ada 5 huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi bilangan 5 ni banyak ulang-ulang lah kan. Surah ni ada terdiri daripada 5 ayat, betul tak? Perkataan Al-Falaq terdiri daripada 5 huruf. Kemudian huruf qalqalah juga adalah 5 huruf.
qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi fizikal dia juga kita kena ada ilmu lah. Tapi maksudnya dalam satu kuliah tak boleh habislah ilmu tentang sifat huruf. Cuma hari ini mungkin kita boleh fokus kepada sifat huruf yang dinamakan qalqalah. Okey. Saya akan tunjuk sikit lah kan. Sebab kita ambil sikit-sikit supaya nanti bila kita nak pergi kepada lebih mendalam, mungkin kita dapat lebih lah maklumat dia. Okey. Saya tunjukkan. Okey. Nampak ke skrin? Nampak. Dekat sini kita nak sebut sedikitlah huruf tentang sifat huruf. Kita dah ada sebut dalam perjumpaan lepas tentang makhraj tapi doktor belum lagi sebut tentang sifat huruf. Ni tentang makhraj. Makhraj ni tempat keluar huruf. So ini semua adalah fizikal kepada surah Al-Falaq. Yang kita tak boleh nak tinggal. Kita kena bawa dua-dua. Sebab nanti bila kita nak baca, bacaan itu haruslah tepat. Kalau tak tepat pun CP-CP. Maksudnya hampir-hampir tepat. Kalau jauh sangat, kena usaha menghampirkan kepada sebutan yang tepat. Mungkin tak boleh 100% tepat tapi hampir-hampir tepat. Jadi kena ada usaha itu. Okey. Sebab nanti kita akan baca sebagaimana surah ini diwahyukan. Bukan ikut bacaan kita. Jadi sebab itulah pentingnya kita kena tahu makhraj, dan satu lagi yang kembar kepada makhraj ni adalah sifat huruf. Sifat huruf. So sifat huruf ni dia ada sifat huruf yang berlawanan. Tak apa, nanti doktor akan translatekan. Dan nak tunjuk je. Dia ada sifat huruf yang berlawanan, ada kita panggil al-jahru dengan al-hamsu. Nanti kita akan uraikan. Sekarang dengar je dulu. Okay, al-jahru dengan al-hamsu ni dia ada dua yang berlawanan. Yang ni nyaring, yang ni tidak nyaring. Kemudian al-rakhawah dengan al-syiddah. Al-istifal dengan al-isti'la. Al-itbaq dengan al-infitah. Kemudian al-izlaq dengan al-ismat. Nanti saya akan sebut apa tu. Kita dengar dulu. Okey, yang doktor sebut tadi adalah salah satu huruf daripada sifat huruf tunggal. Dia ada sifat huruf yang berlawanan dan ada lagi satu sifat huruf tunggal. Maksudnya dia tak ada lawan. Contoh yang kita sebut tadi adalah qalqalah. Ni al-qalqalah. Ni kat sini ni. Satu saja. Jadi kita nak tengok hari ni tentang al-qalqalah. Doktor nak pergi terus kepada nota kepada al-qalqalah ni sikit je. Okey. So ni adalah link yang boleh nanti rujuk balik. Doktor ada share dalam skrin nanti. Dia punya link ni. So nanti boleh rujuk balik sifat-sifat huruf. Dia ada pengertian dia. Pengertian dia. Kalau di sudut istilah dia, cara mengeluarkan sesuatu huruf sama ada nyaring, kuat, lembut dan lain-lain. Jadi sifat huruf ni tak boleh lari, tak boleh dipisahkan daripada makhraj. Kalau tak akan sempurna sebutan kita. Okey. Jadi dia ada sifat huruf berlawanan yang doktor tunjuk kerangka tadi dengan sifat huruf tunggal. Jadi qalqalah ni dia termasuk dalam sifat huruf tunggal. So kita nak pergi terus pada qalqalah. Kita tak nak pergi tempat lain dulu, kita nak pergi kepada sifat huruf qalqalah ni. So al-qalqalah ialah detakan ketika menyebutnya dan mempunyai 5 huruf. Dia ada pantulan, dia ada eko. Hurufnya adalah qaf, ta, ba, jim, dal. Juga 5. 5. Okay, itu sebahagian daripada sifat huruf tunggal. Yang lain mungkin kita boleh sebutkan secara sepintas lalu. Sifat huruf tunggal ni dia ada safir. Safir ni dia ada macam desiran. Huruf dia adalah sin, zai dengan sad. Dia kan ada desiran bunyi kan? Macam siulan tu. Jadi dia panggil safir. Bukan safiyah silap pula. Bukan safiyah, dia safir. Safiyah betul juga sebab huruf pertama dia adalah huruf safir. Okey.
Kemudian lin. Lin ni huruf dia lembut. Huruf lembut tu apa? Huruf waw dan ya. Kemudian huruf inhiraf. Inhiraf ni dia ada dua huruf lam dan ra. Inhiraf pada apa? Inhiraf pada lidah sebab dia agak sengit sedikit. Kemudian at-takrir ada getaran. Macam-macam sifat dia. Cantik maksudnya Allah susun getaran. Kemudian ada al-istitalah dia makhraj panjang sikit. Bila kita nak sebut bad jangan cepat sangat keluar. Dia kena tahan dulu kemudian baru sebut. Tu dia panggil al-istitalah. Kemudian dia panggil at-tafashi ni ada semburan. Contohnya shin. Macam kita lah kalau kita halau apa ayam kan. Syuh. Sekali dengan liur dia keluar. Tu dia panggil tafashi. Ada hemburan. Ada semacam semburat, menyembur lah dia keluar kan. Kemudian yang terakhir adalah qalqalah yang kita sebut lah. Okey, kita tak mau panjang-panjang kat sini. Cuma kenapa setiap kali Dr. akan juga sebut tentang tajwid. Sebab tajwid ni adalah dia sekali dengan tadabbur. Dia tak boleh pisahkan antara tadabbur isi kandungan dengan bacaan. Sebab kita akan buat dua-dua dalam masa yang sama. Jadi tak boleh nak pisahkan salah satu. Okey. So kita dah habis yang itu, kita nak masuk sebab masa kita sangat terhad. Kita nak masuk kepada contohnya berapa jumlah huruf kita tak nak jawab, berapa kali diulang huruf qaf dalam surah Al-Falaq. So qaf ni juga adalah salah satu daripada huruf qalqalah. So berapa huruf qaf yang ada dalam surah Al-Falaq? Jom kita cek sama-sama. Berapa huruf qaf yang ada dalam surah Al-Falaq? Okey. Yang pertama kat mana? Ni kan? Qul. Qaf qul. Kan? Satu. Kemudian dua. Dua. Kemudian tiga. Khalaq. Kemudian lagi? Waqab. Ni ada ni? Ghasiq. Siqin. Kan? Siqin. Kemudian uqad. Qad. Kan? Okay, ada lagi tak? Tadi waqab tadi, iza waqab tadi. Lepas sik tu. Okay. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Jadi susunan ni, keberadaan huruf-huruf qaf pada perkataan ni adalah dia bukan secara sembrono, tetapi ia adalah satu yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tepat. Huruf ni tak boleh diganti. Kedudukannya juga tidak boleh diganti. Jadi kita nak tengok juga appearance ni bila kita boleh lihat dengan mata kasar kita, maksudnya kedudukan setiap huruf ini adalah kedudukan yang spesifik, yang pasti di situ dan tidak boleh diubah, tidak boleh diganti, tidak boleh ditukar sebutannya. Kalau kita tukar sebutannya maka akan melibatkan makna juga bertukar. Jadi itu sebahagian sedikit sahaja daripada kita nak memastikan sebutan huruf-huruf dalam bacaan kita tu betul. Bila kita pastikan berapa huruf qaf, berapa huruf a, berapa huruf a dan sebagainya, supaya setiap kali kita berpindah daripada setiap huruf ke setiap huruf itu, sebutan kita adalah sebutan yang jelas dan menghampiri ketepatan. Kita mungkin tak berani lah nak kata tepat kan, tapi kita kata menghampiri ketepatan. Jadi itulah sebahagian daripada apa yang kita boleh usahakan. Okay. So itu antara perkara-perkara yang kemungkinan doktor nak share dalam bahagian pertama, iaitu tentang bacaan. Okay. Ada soalan tak tentang bacaan? Kita nak berpindah kepada isi pula. Ada soalan tentang bacaan? Ada ya? So nanti kita akan tengok lagi sifat-sifat lain. Hari ini kita ambil sifat qalqalah. Jadi pastikan setiap kali kita membaca ayat ini, sebanyak 5 ayat ni, kita akan sebutkan sifat huruf qaf ini yang dinamakan qalqalah. Bila kita matikan dengan
menghampiri ketepatan. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia tak payah muncung, dia hanya bunyi di dalam saja, bahagian pangkal lidah. So bila kita tengok balik dalam dalam gambar ni, boleh nampak kan gambar ni? Kita dudukkan qaf ni dekat sini, dekat atas anak tekak ni. Falaq. Jangan falaq. Tak payah muncungkan lidah. So kita nak pastikan kita punya bibir, bukan lidah. Bibir kita tak muncung, kita letak ni. Letak pen ke apa, kita pastikan dia tak muncung. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Tak ada kan? Tak ada muncung kan? Tak keluar. Tak keluar. Tak ada muncung. Dia hanya berbunyi daripada dalam bahagian pangkal ni. Pangkal lidah ni kat sini kan. Atas sikit daripada anak tekak ni. Dan begitu juga kalau kita nak bariskan dia, kita akan mula daripada sini juga. Qul. So lam ni, kalau kita tengok antara sifat dia yang tadi, lam, okay. Kita tunjukkan. Sebab kita tengok sepintas lalu, nanti kalau insya-Allah kita ada kesempatan, kita akan mendetail lagi. So lam ni termasuk dalam huruf al-inhiraf, lam dan ra. Qul. Jadi macam mana cara dia? Kita balik tengok kepada keratan lidah ni. Bila kita sebut qul, so dekat sini lam ni, qul, lam ni, hujung lidah ni akan naik ke atas langit. Qul. Pegang je. Qul. Jangan qul lah. Jangan turunkan, sebab bila turunkan dia akan jadi pantulan. Kita tahan aja ke atas langit tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia tak muncung Okey. Itu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan bacaan lah. Okey. So kita akan berpindah kalau tak ada soalan, kita akan berpindah kepada bahagian isi kandungan. Okey. Nama surah ini kita dah pun jelaskan pada hari itu. Namanya surah Al-Falaq ataupun surah Qul a'udzu birabbil falaq ataupun al-mu'awwidhatan. Al-mu'awwidhatan. Dia boleh juga al-mu'awwidhatain. Itulah bahasa Arab kan. Tapi kalau kita nak ambil salah satu pun tak apa. Al-mu'awwidhatan. Tapi kalau dengar, ada juga orang sebut al-mu'awwidhatain. Kenapa ya? Boleh juga. Okay, ada yang nanti akan sebut 3 serangkai. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. An-Nas, bukan Al-Nas. An-Nas. Dia akan sebut al-mu'awwidhat. Al-mu'awwidhat. Dia satu, al-mu'awwidhah. Itu satu. Al-mu'awwidhatan, 2. Al-mu'awwidhat, 3. Dia jamak, maksudnya dia plural. Jadi al-mu'awwidhah 1, al-mu'awwidhatan 2, al-mu'awwidhat 3. Boleh? Boleh. Jadi apa maksud al-mu'awwidhah? Pelindung. Kita memohon perlindungan. Bukan surah ni. Maksudnya apa yang terkandung dalam surah ni. Kita mohon kepada Rabbil Falaq. Bukan surah ni yang memelihara kita. Tetapi Rabbil Falaq. Isi kandungan yang diberitahu dalam surah ni iaitu Rabbil Falaq lah yang memelihara kita. Boleh
Okay, macam ayat kursi, bukan ayat kursi tu yang memelihara kita. Nama-nama Allah yang kita sebut dalam ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah yang memelihara kita. Al-hayyul qayyum. La ilaha illahu al-hayyul qayyum. Jadi nama-nama itu, nama-nama Allah itulah yang kita seru, yang boleh menyelamatkan kita. Bukan ayat tu. Sebab tu kita tak boleh jadikan ayat tu tangkal. Boleh boleh beza kan? Jangan silap faham. Ada orang dia mengelirukan, dia tulis ayat kursi tu, dia kata okey, masuk ni sebagai azimat pakai jadi rantai. Tak boleh. Ayat tu bukan memelihara kita. Tetapi nama-nama Allah yang kita sebut dan kita pujinya di dalam ayat itulah yang kita yakin dapat memelihara kita. Itu Allah, la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia. Kemudian kita sebutkan sifat-sifatnya. Maka sifat-sifat itulah yang dimiliki Allah yang memelihara kita. Jadi jangan silap pula kita faham bahawa surah Al-Falaq ni lah ayat-ayat tu yang memelihara kita. Tak. Bukan. Allah. Iaitu Rabbil Falaq. Okay. Sudah faham soal falak ni inilah kalau kita macam rasa masih lagi tak jelas, kita letakkan gambar-gambar ni dalam minda kita. Al-falak ni adalah keluarnya benih ni daripada bumi, sebab bumi dia merekah. Dia macam tu, merekah. Jadi bila merekah tu keluarnya daripada tanah, dia dipanggil proses faliq. Faliq ni maksudnya dialah yang membuka, yang merekahkan bumi tu untuk keluarnya biji benih ni. Bukan manusia Manusia hanya pandai tanam je. Kat ni. Manusia pandai tanam je. Kadang-kadang tak hidup pun kan. Kadang tak hidup. Sebab Allah yang menumbuhkan. Tapi kita kenalah masuk biji benih tu dalam tanah. Kemudian yang menumbuhkan ni lah proses yang dia timbul ni dia panggil al-falaq ni. Proses bukaan tanah itu, permukaan tanah itu yang membolehkan biji benih ni keluar ke permukaan bumi. Okay. Itu juga dengan air yang keluar daripada batu ni. Air ni kita tak tahu air ni banyak mana kan. Berapa liter, berapa ratus liter ada dalam bukit ni. Jadi yang keluar daripada bukit ni, air ni dipanggil falaq juga. Jadi dia keluar daripada rekahan yang ditakdirkan Allah berlaku di bukit. Kita pun tak tahu berapa besar bukaan dia kan, berapa laju air dia. Tu semua ketentuan daripada Al-Alimul Qadir, yang maha mengetahui dan yang maha menentukan kadarnya. Kalau banyak lagi runtuh bukit. Kalau kuat sikit dia punya air tu, bukaan dia besar, maka akan runtuh jadi bencana. Jadi semua tu ada perkiraan yang tepat oleh Al-Qadir, yang maha penentu, yang maha memberi kadar kepada setiap sesuatu. Contoh macam ni kan, kadar tinggi ni berapa? Kita tak pernah pun ambil pembaris nak ukur dan sebagainya kan. Tapi Allah lah yang maha penentu. Kalaulah yang ni tak sama dengan benih ni, dia akan sengit dan tumbang. Kan? Dia punya batang ni pun ada kadar dia, sebab dia akan menampung daun. Daun tu berat dia berapa? Kita tak pernah pun lah buat kajian kan. Jadi kalau kita nak pergi kepada satu-satu, Masya Allah, nampaklah Allah yang maha berkuasa. Tu yang dipanggil tadabbur alam. Tadabbur alam melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat Allah, kita keluar berjalan di muka bumi, melihat akan manifestasi kepada ayat-ayat Allah yang kita baca di dalam Al-Quran. Okey, boleh ni tentang subuh lah. Ni yang katakan Al-Falaq ni subuh, sebab cahaya ni keluar daripada gelap gulita malam ni, keluar cahaya. Okey. Cerita ni sudah dah cerita dah. Saya dah cerita pada perjumpaan lepas tentang bagaimana Nabi SAW bersama-sama dengan sahabat mengajar mereka surah ini dalam kehidupan mereka, dan kita sangat-sangat berterima kasih kepada Uqbah
dan seorang lagi nama dia Abi Abdullah Abis Al-Juhani ni yang menyampaikan cerita ni kepada kita. Masya Allah. So antaranya nanti boleh tengok balik dalam rakaman. Kalau Ustazah ulang ni tak sampai habis lah kita hari ni pula kan. Okey. Sekejap tengok berapa kita 33 dah. Jadi cerita ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita dapat bawa juga cerita ni kepada anak-anak kita. Kita dapat juga bawa cerita ni kepada kawan-kawan kita sebagai suatu kesinambungan kepada apa yang telah dilakukan oleh Uqbah, menyampaikan maklumat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan cara yang sungguh-sungguh kita kata apa nama sungguh-sungguh menarik sebab Rasulullah SAW dalam perjalanan mengajar para sahabat, dalam perjalanan mendidik mereka di atas unta, dalam perjalanan juga mendidik mereka sepanjang masa dalam kehidupan Nabi SAW penuh dengan didikan dan tarbiyah. Jadi itulah yang kita nak cuba contohi. Susah kan? Kita nak cuba contohi. Okey, jadi perbahasan kita, cerita-cerita kita, bawalah cerita-cerita para sahabat ini mana mereka menceritakan tentang suasana mereka bersama dengan para sahabat. Okey. Ataupun suasana mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya nak kaitkan cerita ni dengan sikitlah dalam masa 2 minit mungkin. Kita belajar banyak benda daripada kedua ibu bapa kita kan? Agree tak? Setuju tak? Setuju. Kan? Gaya percakapan kita, okay. Gaya apa lagi? Gaya pemakaian kita kemungkinan, gaya kehidupan kita, apa lagi? Apa lagi yang banyak memberi kesan kepada kita? Gaya masak kita kan Kak Ni? Yang tu memang jelas lah. Cara masak. Mak mula dengan tumis ni, tengok orang lain buat macam lain, rasa dia macam lain pula mak gaul ni dulu sebelum masuk dalam kuali. Diperap dulu, patutlah rasa dia macam tu. Dia ada rasa taste yang tersendiri. Betul kan? Jadi bila kita mengikuti jejak langkah tu, kita bukan hanya meniru, tetapi kita juga membawa apa? Rasa keterikatan itu. Nampak tak? Nampak tak? Kak Ni bila masak kan ikut cara mak, adakah masak aja begitu ataupun masih ingat mak buat macam ni? Rasa hubungan itu, ada tak rasa? Yalah, ada nostalgia dia lah kan. Itulah yang kita panggil kan. Macam tu juga para sahabat apabila menceritakan tentang kisah mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melakukan sebagaimana yang Rasulullah tunjuk, maka di situlah yang kita namakan sunnah. Sunnah ni bukan kita buat tanpa emosi Macam Kak Ni masak gaya mak kan. Kak Ni ikut sunnah mak lah. Jadi bila Kak Ni ikut sunnah mak tu bukan hanya buat saja tapi dia ada perasaan kan? Ada tak perasaan? Ada. Perasaan apa? Perasaan apa? Sayang, rindu kalau jauh sikit rindu. Itulah yang pertamanya. Perasaan sayang, perasaan teruja, perasaan penghargaan, perasaan terima kasih kan? Jadi bila kita nak baca surah Al-Falaq ni, kita nak wujudkan emosi tu. Bahawa kita mengikut gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada kata-kata kita, bukan hanya pada tindakan kita, tapi pada perasaan kita. Sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menunjukkan penghargaan yang tidak terhingga kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat yang menyampaikan maklumat itu pada kita. Nampak tak? Sebab tu kita kena cakap pelan-pelan supaya kita menjiwai. Kan? Sebab dia nak sampai ke jiwa ni susah. Sebab jiwa tu perasaan dalaman. Kalau kita tak kaitkan dengan suasana-suasana yang pernah kita alami, maka benda tu tak sampai. Nampak tak? Benda tu tak sampai. Contoh, kalaulah saya tak bawa contoh kita dengan mak kita, kita baca tentang Uqbah ni. Kan? Uqbah kata,
cerita dia kata Rasulullah SAW berkata kepada saya. Tengok kan dia cerita maksud Rasulullah berkata pada saya. Direct lah. Kan? Nampak tak? Dia bangga kerana Rasulullah berkata kepada dia. Okay. Kemudian sebab itu dia sebut qala li Rasulullah. Rasulullah berkata-kata dengan saya. Apa yang Rasulullah kata? Unzilat alayya ayatun lam yura misluhunna qattun. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam? So, surah Al-Falaq ni turun waktu malam. Tiada bandingan yang setanding dengannya sama sekali. Tengok bagaimana Rasulullah mengajar kita appreciate kan apa yang Allah SWT kurniakan kepada sahabat yang bernama Uqbah ni. Dan dia tak simpan untuk diri dia seorang. Dia meriwayatkan, menceritakan kepada kita, dan cerita ini adalah cerita yang sahih. Okay. Jadi setanding dengan sama sekali pada aspek memohon perlindungan. Lalu dia mengatakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang kita namakan Al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatan. Yang mana kita melalui surah ini membacanya berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Bukan surah ni memelihara kita, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Sebab itu kita sebut qul a'udzu, aku berlindung Rabbil Falaq, kepada Allah ataupun dengan Allah Tuhan yang menjadikan waktu subuh, yang mengeluarkan waktu subuh daripada kegelapan malam. Kemudian kita sebutlah daripada apa lagi kejahatan ni dan sebagainya dalam surah tu. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi apa nama itu di antara perkara-perkara yang disebutlah So, tadi saya dah sebut Al-Mu'awwidhat, 3 surah. Surah yang ke-112, 113 dan 114 iaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. So kadang-kadang bila kita tak letak number ni, kita tak tahu kan kedudukan dia. Kalau kita letak number ni, tahulah ni 3 surah terakhir. Agak senang untuk kita nampakkan dalam minda. Okey. Yang ni kita Abi Abdullah Abis Al-Juhani ni juga bercerita. Tengok mereka menyampaikan cerita yang dapat dimanfaatkan daripada mula Nabi SAW sampaikan kepada mereka sampailah hari kiamat. Masya Allah. Ini memang brilian punya orang ni. Dia buat satu amalan yang dia dah mati 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Tapi dia punya pahala dia kekal sampai hari kiamat. Masya Allah. Pahala dia kekal sampai hari kiamat kan ni. Lama. Dia tak ada dah. Betapa kita kata bijaknya mereka bijaknya mereka mengatur kehidupan supaya walaupun mereka tak ada tetapi pahala amalan itu masih lagi mengalir kepada mereka. Kita sebut nama mereka ni, kita baca riwayat mereka ni, mereka akan dapat pahala berganti-ganti. Masya Allah kan. Kita pun nak jadi cerdik macam itulah juga kalau tidaklah secerdik mereka kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah kalau kita kenal mereka ni, betapa mereka ni adalah orang-orang yang mesti kita ikut kan. Sebab mereka membuka jalan-jalan supaya kita mendapat pahala sampailah hari kiamat. Tak akan ada orang tak baca surah Al-Falaq kat ni. Sampai hari kiamat. Kak ni baca surah Al-Falaq berapa kali sehari? At least lah kan. Sebab sebelum tidur kena baca kan. 5 kali. Lepas sembahyang fardu kan. Setiap kali sembahyang fardu kita akan baca 3 serangkai tu Al-Mu'awwidhat tu. Dah 5 kali dah. Nak tidur lagi sekali dah 6 kali dah. Masya Allah tu Kak Nik seorang. Kalau kita dalam ni ada berapa orang? Kalilah. Kalilah. Bukan kita aja baca kan. Satu dunia, satu zaman, seluruh zaman Seluruh zaman sampai hari kiamat tu. Allahu Akbar. Kita bijaklah dalam mengatur kehidupan kita supaya ada amalan-amalan yang kekal. Okay, yang ni kita dah sebut secara sebentar lalu. Kita nak tadabbur khas tadi tadabbur khas ni kita nak tengok ayat 1 dan 2. Ada berapa minit lagi? Okay. Kita nak tengok ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ni kita memohon perlindungan dengan Rabbil Falaq. Rabb ni adalah pencipta, penguasa, pengatur. Bukan saja Allah mencipta,
tapi Allah berkuasa dan Allah juga mengatur. Macam perjalanan siang dan malam. Siang bermula dengan terbitnya fajar. Kan? Mulalah hari baru dengan terbitnya fajar. Proses untuk terbitnya fajar itu adalah ciptaan Allah. Allah lah yang mengatur daripada mula alam ini diwujudkan sampailah ke hari kiamat. Jadi kita mohon kepada Rabbil Falaq. Siapa yang ajar? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajarkan siapa? Allah mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengajar umatnya sebagaimana kita melalui beberapa cerita tadi, pertama daripada Uqbah dan kedua daripada Abi Abdullah Abis tadi ni, maksudnya mereka menukilkan, meriwayatkan, mengkhabarkan cerita itu kepada kita. Lalu kita amalkan, Nabi SAW juga amalkan, sahabat-sahabat juga amalkan dan kita juga amalkan. Okay. Cumanya amalan kita kadang-kadang kita tak nampak bahawa kita mengikuti gaya hidup Nabi dan jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah elemen yang kita nak bawa, kita nak tambah. Kita dah baca, kita dah boleh baca, kita dah boleh hafal, kita dah boleh faham sedikit sebanyak, tetapi elemen emosi, elemen dalaman, keterikatan dalaman iaitu kasih sayang, penghargaan, keterujaan, itu adalah merupakan sifat-sifat dalaman. Yang mana kalau kita tambah dengan sifat-sifat itu, maka itulah yang memberikan kesempurnaan kepada amalan dan juga memberikan suatu kesan yang besar kepada kesan amalan itu. Dia berbeza kan dengan kita buat dengan emosi, dengan rasa sayang, dengan rasa suka, berbeza dengan kita buat tak tahu, dah orang buat kita pun buat. Tak sama kan? Sudah pasti tak sama. Jadi dalam apa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Ashur menyebutkan, kita balik tengok ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan menurunkan kepada Nabi, mewahyukan kepada Nabi ayat ini. Ia bermula dengan qul. Qul. Katakanlah. Sebutlah. Bacalah, kan? Qul, katakanlah. Allah nak suruh nak kata apa? A'udzu birabbil falaq. Kita kena sebut semua ni. Sebab tu kita kena sebut dengan jelas, sehampir-hampir dengan sebutan yang sebagaimana diajar oleh Nabi SAW, yang mana dalam masa sekarang ni kita panggil tajwid. Maksudnya kita memperelokkan sebutan dan kita berharap agar sebutan itu hampir-hampir menepati apa yang diperlukan oleh kita. Jadi Ibnu Ashur mengatakan sememangnya Allah menurunkan perkataan ini untuk dibaca oleh Nabi SAW dan Nabi SAW membacanya. Kita dah confirmkan Nabi membacanya. Dan banyak riwayat yang menyebut Nabi SAW sebelum dia tidur akan membacanya, selepas setiap salat fardu akan membacanya. Kemudian ketika mana baginda sakit, baginda akan membaca juga surah ini. Aisyah juga membaca, baginda juga akan membacakan kepada orang sakit surah ini. Masya Allah. Jadi semua ini adalah mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada dia. Bila Allah arahkan, maka perkataan qul ini juga mesti dibawa sekali, kerana semua ni adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ambil dekat a'udzu birabbil falaq sahaja, tak, semestinya kena ambil semua. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi permohonan ini adalah semua ni, perkataan ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena baca selari dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh para sahabat yang mana mereka mendengar Nabi membacakan kepada mereka sampailah kepada kita. Jadi di situ ada kaitan emosi di mana
apa yang kita lakukan ini, kita rasa bangga, oh ayat ni Nabi pun baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup dia bermula daripada Allah wahyukan ayat ni sampailah baginda hampir meninggal dunia. Iaitu ketika baginda sakit, maka baginda akan mengulang-ulang 3 surah ini, Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan meniupkan di tapak tangannya, kemudian disapu ke bahagian yang sakit. Dengan harapan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakitnya ataupun meringankan penyakitnya. Dan begitu juga Nabi menunjukkan baginda melakukannya untuk orang lain juga, iaitu cucu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan dan Husain. Bukan sahaja Nabi sendiri membaca untuk dirinya, dia juga membaca untuk orang lain, dan dia juga di sini membenarkan orang lain untuk membaca kepadanya, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana Nabi sangat gering pada ketika itu, Aisyah membacanya kemudian meniupkan ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tiup kat tangan Aisyah, bukan. Ambil tangan Nabi SAW dan baginda meniup ke tangan Nabi SAW dan menyapu. Nabi sendiri menyapu ke bahagian-bahagian yang sakit. Jadi cara ni adalah cara yang ditunjukkan, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Jadi kita belajar ni bukan nak simpan dalam slide, tak. Kita nak bawa dalam kehidupan. Berapa ramai kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit, sekarang dah musim COVID dah semakin reda kan, kita dah boleh agak rapat sedikit antara satu sama lain kan, ataupun kepada diri kita sendiri. Sekiranya kita merasa sakit di mana-mana, maka kita boleh melakukannya dengan yakin kerana Nabi SAW menunjukkannya kepada kita. Okay, boleh faham ya? Jadi, apa yang kita kena baca? Kita kena baca semua ni. Jangan baca ikut-ikut kita saja. Tak, kita baca dengan tajwid. Kita baca dengan tartil. Memberikan hak kepada semua huruf-hurufnya. Di samping ia menjadi penyembuh, ia juga menjadi satu ibadah kepada kita. Janganlah kita baca masa salat lain, kita baca masa berubat lain. Contoh, betul tak masa nak buat berubat? Tak boleh. Kena baca secara jelas seumpama kita membacanya dalam salat. Sebab itu berdasarkan observasi lah. Bila kita baca di luar, contohnya bismillah yang kita baca di luar, dia berbeza. Kebanyakannya tak betul dengan apa yang kita baca ketika salat. Biasanya kalau seseorang tu nak buka majlis, dia akan baca bismillah kan. Tapi cuba perhatikan berapa ramai yang membaca bismillah dengan cara yang betul. Sebab tu adalah ayat Quran, bukan ayat kita. Allah suruh baca semua yang Allah wahyukan dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara kita. Barulah betul. Jadi bila kita membaca, jangan bezakan antara cara kita baca di luar salat, ayat Quran, dengan yang kita baca dalam salat. Semuanya mestilah sama, iaitu selari dengan sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 2 harakat, kena 2 harakat. Kalau makhrajnya daripada kerongkong, kena keluarkan makhraj dengan betul. Tapi Ustazah, kalau saya salah sikit-sikit, tu dimaafkan. Allah tahu kelemahan hamba. Jangan sebab kita salah maka syaitan membisikkan, kalau macam tu kamu tak payah baca lah, nanti salah kan berdosa. Jangan. Ucaplah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia sengaja untuk membisikkan sesuatu agar kita tidak cuba dan kita tidak berusaha. Kalau macam tu dia dah tutup lah. Dia dah tutup dah pintu usaha kita. Kalau macam tu tak payahlah. Nak mengaji pun tak payah. Nanti memang baca salah juga. Bukan. Kesalahan-kesalahan yang kita buat tanpa kita sedari ataupun kita dalam proses belajar, ia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni lebih lagi kemaafannya daripada mak kita. Mak kita kalau kita salah, kalau kita salah, dia terus marah ke? Mak kita kalau kita salah, dia terus marah tak? Tak, dia tunjukkan dulu tak? Kalau salah lagi, dia tunjukkan lagi. Kalau salah lagi,
dia tunjukkan lagi. Sampai bila? Sampai dia mati. Sampai dia mati. Kan? Kalau disuruh kita salat daripada kita kecil sampailah kita tua, ada anak, ada cucu pun dia akan kata, dah salat ke belum? Tak kira lah tua ke muda ke nenek ke, kadang-kadang anak tu pun dah jadi nenek kan, dia akan tanya, ni dah salat ke belum ni? Kan? Sampailah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi sayangnya dia kepada kita. Okay. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kita akan pergi, boleh sebab bila nak transfer emosi dia agak lama sikit. Okay. Bila kita tengok kepada ayat 1 dan 2, kita mohon perlindungan dengan Rabbil Falaq. Okay. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW agar membaca sebagaimana diwahyukan. Perintah kepada Nabi SAW adalah perintah kepada perintah kepada Nabi SAW. Ada soalan ke? Perintah kepada Nabi SAW adalah perintah kepada umatnya juga. Kepada kita lah sebagai orang mukmin agar kita memohon perlindungan kepada Allah. Di dalam surah ini kita mohon perlindungan kepada Allah daripada 4 keburukan. Okay. Kalau kita tengok, keburukan pertama adalah keburukan daripada semua makhluk ciptaan Allah. Okay, kalau kita nak senarai banyaklah kan makhluk yang bahaya yang Allah ciptakan. Kenapa Allah cipta makhluk yang bahaya dan yang tidak bahaya? Supaya kita jelas adanya di dunia ni adalah suatu ujian. Di situ kita akan nampak bahawa ada yang jinak, ada yang binatang buas, ada yang yang bahaya, beracun dan sebagainya. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah daripada semua makhluk, keburukan makhluk ciptaan Allah. Ini secara umum. Kemudian kita pergi, Allah ajar kita supaya kita lebih spesifik menyebut. Pertama, selepas kita memohon agar Allah melindungi kita daripada keburukan semua ciptaan makhluk, semua makhluk Allah. Kemudian Allah pergi kepada yang kedua, keburukan yang ada pada malam. Cuma di sini apa yang kita nak cuba fokuskan, malam ni, apa kejahatan malam? Kemudian Allah memberikan suatu penekanan kepada malam tu apabila gelap dia bersangatan. Min syarri ghasiqin, ghasiq ni gelap malam. Idza waqab, apabila kegelapannya bersangatan. Kenapa Allah secara spesifik menyebut tentang malam? Malam tu panjang kan? Malam mula pukul berapa? Puan Fauziah, malam mula pukul berapa? Ataupun semualah yang hadir ni, malam mula pukul berapa? Maghrib lah kan? Maghrib lah. Malam. Maghrib lah. Sampai subuh. Sampai subuh. Sampai naik fajar kan, waktu subuh. Okey, bila malam tu paling pekat? Bila? Biasanya lepas pukul 12 gitulah kot kan. Okay. Malam. Kenapa Allah spesifik sebut malam tu bila gelap dia paling pekat? Kenapa? Kerana dekat situ banyak bahaya. Orang-orang yang nak buat jahat, dia tunggu waktu tu. Nampak tak? Dia tunggu waktu tu. Bila malam ni gelap ni. Sebab kegelapan yang pekat itu akan menyebabkan manusia berada dalam lena yang panjang, yang deep, yang lena yang sungguh. Dan dia sukar untuk jaga. Jadi masa itulah ditunggu oleh musuh. Untuk menjalankan apa-apa sahaja kerja-kerja jahat mereka. Jadi Allah ajar kita, ya Allah, aku ni manusia yang lemah, ya Allah, aku ni hamba yang lemah. Ketika aku lena pada waktu malam yang bersangatan gelapnya, maka peliharalah diriku, ya Allah. Masya Allah. Siapa yang boleh pelihara kita? Semua orang lena. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang berdiri dengan sendiri untuk menguruskan keseluruhan hambanya. Masya Allah. Besar So, kalau suruh senarai lah apa kejahatan malam, tak cukup satu kertas kan? Banyak. Banyak.
Tak kira lah, macam-macam ada kejahatan malam. Jadi Allah mengajarkan dengan hanya beberapa perkataan, min syarri ghasiqin idza waqab. Okay. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian selepas itu wa min syarri. Kenapa ulang syar ni? Supaya kita fokus adanya kejahatan. Jadi siapa yang boleh menyelamatkan? Rabbil falaq. Yang boleh menyelamatkan kita. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarrin naffatsat. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsat. Yang ini waktu. Waktu tu ada waktu yang bersangatan kejahatannya. Itu malam. Malam apabila bersangatan gelapnya. Sebab mereka yang nak lakukan kejahatan akan tunggu-tunggu waktu itu. Kerana pada waktu itu manusia berada dalam kelalaian, maka mudahlah mereka untuk melaksanakan kejahatan. Maka di situ kita memohon kepada Rabbil Falaq untuk melindungi kita. Allahu Akbar. Masa itu tidak ada sesiapa makhluk yang boleh melindungi kita kecuali Rabbil Falaq. Okay. Kemudian wa min syarrin naffatsat ni dikategorikan sebagai orang, maksudnya daripada kejahatan manusia yang sentiasa melakukan hembusan, iaitu tukang sihir. Nafasat ni adalah satu nama yang memang maklum di kalangan orang Arab jahiliah pada ketika itu. Kejahatannya memang termaklum. Dan caranya adalah dia menghembus dengan bertubi-tubi kepada satu simpulan yang menyebabkan keburukan itu mengenai orang yang dia nak supaya keburukan itu sampai kepadanya. Maka kita tak tahu keadaan itu. Bendanya adalah satu rahsia. Dia tak akan buat terang-terang. Dia datang kat kita, ni nak buat ni. Tak. Benda yang kita tidak ketahui. Jadi kita memohon kepada Rabbil Falaq daripada kejahatan perempuan yang meniup kepada simpulan ini yang menyebabkan kemudaratan kepada kita. Sekiranya dia berniat begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kita mohon perlindungannya agar kita selamat. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Rabbil Falaq. Allahu Akbar. Maha pengasihnya-Mu ya Allah, Maha penyayangmu, penyayangnya-Mu ya Allah. Betapa kasih sayang itu Engkau mengajar kami cara untuk kami selamat daripada segala kejahatan makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Dan di situlah akan terikatnya hati kita dengan Allah Subhanahu Taala sentiasa. Akhir sekali, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita dah tengok kan orang-orang yang dengki, yang ingin kehilangan kesenangan yang ada pada orang lain, maka dia akan berusaha dengan berbagai-bagai cara. Maka kita tak tahu pun orang tu, dia tak akan bagi tahu kita. Kadang-kadang kawan baik kita, na'udzubillah, kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang orang yang sememangnya kita tak pernah terfikir pun di fikiran kita untuk dia melakukannya. Maka yang maha tahu iaitu Allah Al-Alim Al-Khabir, bima ta'malun lah yang boleh menyelamatkan kita. Cuma Allah mengajar kita dalam surah ini, mohonlah perlindungan kepada Rabbil Falaq yang membawa kecerahan. Cerah tu maksudnya kesenangan, maksudnya ketenangan. Jadi di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan surah yang pendek ini membawa erti yang sungguh besar yang kita akan bawa sampailah ke akhir nafas kita sebagaimana yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah habis masa kan? 1 minit dah. Kita akan buat satu rumusan yang terakhir. Okey, boleh tengok dalam YouTube tentang tukang sihir ni. Perkongsian daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang sihir bagi orang fasik dan orang sesat. Sihir ni hanyalah mainan orang fasik. Fasik ni yang berterusan melakukan maksiat. Sesat ni orang yang sesat lah, yang bukan berada di atas petunjuk. Orang-orang yang sesat kerana mengikut telunjuk iblis laknatullah. Okey. Penutup, surah ini mengajar tata cara meminta perlindungan daripada segala macam kejahatan makhluk di dunia dan di akhirat.
meminta perlindungan dari kejahatan manusia, kejahatan haiwan, kejahatan jin, kejahatan neraka, kejahatan dosa. Dosa ni sebab kerana diri kita lah cenderung kepada melakukan dosa. Jadi kita mohon agar Allah selamatkan kita daripada kejahatan dosa. Kejahatan hawa nafsu, juga kejahatan diri kita sendiri yang kadang-kadang leka. Okay, Nabi SAW ketika sakit membaca Al-Mu'awwidhat. Kemudian menghembuskan di telapak tangan baginda dan menyapu di bahagian yang sakit. Aisyah radhiyallahu anha juga membaca Al-Mu'awwidhat dan menghembus ke tangan Nabi SAW ketika Nabi gering, maka Nabi menyapu bacaan Aisyah tadi ke badannya. Dan juga baginda melakukan juga kepada cucunya. Jadi sudah satu yang sangat jelas untuk kita juga mengikut jejak langkah Nabi SAW sebagaimana diajarkan Allah kepada baginda dan baginda mengajarkan kepada kita. Hadis yang menyebut kelebihan surah ini adalah sahih. Okay. Allah menyebut khusus agar manusia memohon perlindungan Allah daripada kejahatan makhluk, segala kejahatan makhluk, malam, tukang sihir, manusia yang hasad ketika dia melaksanakan hasadnya. Maksudnya bila hasad tu dia tak boleh kawal dah. Itu adalah penyakit yang sangat bahaya. Berusaha sembuh dari penyakit dengan doa adalah dituntut selain ikhtiar fizikal, ia beriringan malah doa tidak memerlukan apa-apa kos dan ia sangat mudah. Okey. Dr. Syed di bahagian akhir ni tentang beberapa doa yang Nabi ajar selain daripada surah Al-Falaq, selain daripada surah An-Nas dan selain daripada surah Al-Ikhlas, di mana ni adalah doa-doa yang sahih daripada Nabi SAW. Contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ini ada sebahagian je. Allahumma a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita nak baca, maksudnya dah ada pun yang kumpulkan, contohnya wazifah sughra, wazifah kubra yang kita panggil maksurat, dikumpul oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna, dan juga ada juga Hisnul Muslim yang dikumpulkan oleh beberapa orang tokoh yang mana mereka mengumpulkan doa-doa yang sahih daripada Nabi SAW, dan inilah doa yang paling power. Tak ada lagi yang lebih daripada ni. Kerana yang memberi tunjuk ajar itu adalah manusia yang terbaik yang dilahirkan di dunia sepanjang kewujudan manusia sehingga hari kiamat. Okay. Jadi itu sajalah untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, semoga kita dipanjangkan umur, diberkati umur kita. Kalau panjang umur pun tak berkat, payah juga kan. Supaya umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih lagi boleh berjumpa pada perjumpaan yang akan datang. Wabillahi taufiq walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Doktor dah berjaya habiskan surah Al-Falaq. Jadi sejam tu terlalu cepat. Kita dah dapat terlalu banyak ilmu, dan macam Doktor kata, belajar bukan nak simpan dekat slide ataupun buku nota kita yang cantik, tapi kita nak bawa dalam kehidupan kita. Jadi harap kita dapat membawa emosi kita lah. Macam Doktor kata tadi, bila kita baca tu, kita baca dengan emosi, dan kita harap bila kita baca dengan penghargaan pada Nabi SAW, sebab kita nak ikut sunnah Nabi yang memang baca ayat ni, kita akan lebih yakin. Contohnya macam Kak Anik sendiri pun lepas dah dengar Doktor tafsir ni, bila cucu kita meragam ke, kita baca dengan emosi, macam kita baca dengan yakin, dan kita rasa ada kesan dia pada cucu kita tu, macam sebab ada perlindungan. Kita yakin mesti Allah sebagai Rabbil Falaq tu akan melindungi kan. Jadi emosi tu penting. Yang Doktor rasa tadi amat terkesan lah bila kaitkan dengan emosi kan. Dan yang Doktor sebut juga yang kita boleh highlight macam benda-benda keburukan tu ada 4 lah kan, yang sihir dan sebagainya, termasuk juga kejahatan daripada dosa kita sendiri kan. So kita berlindung sebab Allah tu Maha Pengampun, supaya sentiasalah diampunkan dosa kita. Terlalu banyaklah yang kalau kita nak share tapi masa tak mengizinkan. Kita boleh ulang balik tengok YouTube, insya-Allah kita akan sentiasa ulang-ulang untuk mendapat segala kebaikan tu. Jadi jazakillah orang kasih pada Doktor. Semoga ada rezeki lagi insya-Allah untuk bulan depan. Okey.
Jadi untuk semua juga terima kasih kerana sudilah kan bersama-sama. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. إياكم. الحمد لله.